السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Perkasa, dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud, dan dialah satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud. Selain daripadanya adalah Tuhan yang batil, palsu, yang tidak akan memiliki sedikit pun kekuasaan di dunia maupun di akhirat. Yang mana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak sambung perbincangan kita dalam bab keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau sebelum daripada ni kita baca ayat Quran yang Allah sendiri memperumpamakan orang-orang yang menyembah sesuatu selain dari Allah, iaitu sembahan itu walaupun dinamakan Tuhan, tapi sebenarnya tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Orang panggil dia Tuhan, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, nama dewa A, dewa B, dewa C. Kononnya mereka memiliki kuasa-kuasa ketuhanan. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala yang kita baca sebelum daripada ni, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Surah Al-Hajj ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa taala bagi perumpamaan kepada orang-orang beriman, bahkan seluruh manusia. Allah Taala kata, wahai sekalian manusia, Allah telah ambil satu perumpamaan, maka dengar perumpamaan yang Allah Taala nak bagi. Kata Allah, semua yang disembah selain dari Allah, semua yang disembah selain dari Allah, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Bahkan kata Allah, walau ijtama'u lah, kalau semua manusia ni berpakat mengumpulkan seluruh kepandaian, teknologi dan segala ilmu pengetahuan mereka, mereka tidak akan mampu mencipta walaupun seekor lalat. Berarti Allah kata yang tu bukan Tuhan, walaupun orang panggil dia Tuhan. Wa iyaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan kalau lalat tu hinggap ke tempat mereka, ambil sesuatu dari mereka, lalu lalat tu terbang, mereka tak akan mampu mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat. Begitulah lemahnya sembahan-sembahan lain selain dari Allah, dan begitulah bandingannya kekuasaan Allah dengan kekuasaan selain dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan orang yang menyembah pula, yang tu sembahan dia. Perumpamaan orang yang menyembah sesuatu selain Allah, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 14. Kata Allah, lahu da'watul haq, milik Allah lah doa-doa yang benar. Semua yang disembah selain dari Allah, berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah, la yastajibuna lahum bisyai', tidak akan boleh memustajabkan doa mereka.
illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Seperti mana orang yang nak minum air daripada satu telaga, nak cedok air daripada telaga tersebut untuk minum, tiba-tiba tangan dia tak sampai pun kepada air itu. Berarti yang dia minta manfaat ke mudarat, kalau dia minta selain dari Allah, permintaan mereka tak akan sampai pun, kerana yang mereka minta itu bukan yang berkuasa. Sebaliknya hanya Allah yang maha berkuasa memberikan manfaat, menghalang mudarat dan memakbulkan doa dan hajat mereka. Di sinilah kita membina keyakinan, akidah, keimanan bahawa kita hanya menyembah Tuhan yang benar dan kita tidak akan menyembah sesuatu selain yang benar, kerana sesuatu selain dari yang benar itu adalah batil, palsu, bukan Tuhan yang sebenar. Agak-agaklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ni ada seorang raja, ada yang benar dan ada lain ramai lagi yang tidak benar, tiba-tiba tuan-tuan hari ni nak pergi menghadap, nak pergi sembah yang benar ke yang palsu? Mesti kita nak minta dari yang benar. Tak usah kata raja, kalau kita ambil dah cikgu sekolah lah, pengetua sekolah, ada masalah disiplin ke, masalah apa pun anak-anak kita dengan sekolah, kita nak pergi jumpa pengetua yang benar ataupun pengetua yang duduk di luar sekolah yang mengaku-ngaku dia ni pengetua sekolah? Mesti kita cari yang benar. Ini pada urusan dunia kita, bagaimana pula pada urusan akhirat kita. Sebab tu hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita mengajak orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam, dan bila kita kata Islam tak sama dengan mana-mana agama lain selain dari Islam, itu adalah kerana hanya Islam menyembah Tuhan yang sebenar, selain dari Islam menyembah Tuhan yang tidak benar. Kerana yang benar ini hanya satu. Kalau ada dua, hancur binasalah Tuhan bumi ni. Kereta boleh tak ada dua steering? Tak boleh. Kereta tak boleh ada dua steering. Dalam rumah ada tak boleh dua orang suami? Mustahil. Tiba-tiba di alam semesta, kalau nak kata Allah benar, Tuhan-Tuhan lain pun benar, itu mustahil pada akal. Allah Ta'ala kata, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, hancur lebur langit dan bumi. Satu Tuhan nak kemarau, satu Tuhan nak hujan, satu Tuhan nak gempa bumi, satu Tuhan tak nak. Apa berlaku? Oh, Tuhan-Tuhan ni akan bergaduh satu sama lain. Bila Tuhan bergaduh satu sama lain, hancur lebur. Tak logik. Tuhan ni mesti satu. Dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dialah mentadbir, dialah mengatur, dialah yang memfungsikan, dan hanya Allah yang benar. Inilah akidah kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila kita terima hakikat ni, kerja kita paling utama di dunia hari ini ialah kita hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain dari Allah. Ingat, ini tugas yang paling utama. Hak yang paling besar dalam hidup kita ialah hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan menyucikan diri dari segala bentuk sembahan selain dari Allah. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak baca satu tajuk, kaifa nanfi syirka billah.
Ataupun dalam subtopik juga ialah man huwal muwahhid. Siapakah yang dinamakan orang yang bertauhid, orang yang mengesakan Allah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah baca banyak dalil yang menunjukkan bahawa siapa-siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, nescaya hancurlah amalannya, segalanya. Amalan baik dia hancur, binasa. Sebaliknya, siapa yang bertauhid kepada Allah, mereka lah yang Allah akan simpan amalan mereka. Sehari dua hari ini cerita orang masuk Islam, Angelin Tan, duduk famous. Kebetulan dia pula kahwin dengan Sabri Yunus. Saya tak nak cerita bab dia punya isu kahwin dia tu. Saya tu kira dah selesai dah di peringkat majlis agama yang mengakad nikahkan dia, sudah dikira sah, kita kira sah. Saya nak sebut tentang apa kalau seorang Muslim, hadis yang kita dah baca atau ayat dia kata, bila seorang Muslim ni dia melakukan kesyirikan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala, kalau seorang tu dia Muslim kemudian dia syirik, hancur semua amalan yang mereka buat sebelum daripada ni. Kalau orang tu dulu dia kafir, dia musyrik, kemudian dia masuk Islam, apa jadi? Sebaliknya, semua dosa-dosa dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tahulah dah. Tahulah dah kan? Ada satu lagi persoalan. Apa jadi dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat waktu dia musyrik? Dosa dia terampun, dosa confirm. Kalau kebaikan dia buat zaman dia musyrik, orang kafir, zaman dia kafir, dia ada buat baik tak? Ada. Dia ada buat benda syirik tak? Ada. Hak syirik dia tu, dia masuk Islam, Allah ampun. Hak baik dia tu kira macam mana? Apakah dia bermula akaun dia kosong? Bila Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia, maka kebaikan dia pun bermula daripada zero, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam bab dosa, ya. Dalam bab kebaikan, apakah kebaikan yang dia buat selama dia hidup ni akan jadi kosong juga? Jawapannya tidak. Ini nikmatnya beriman kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang kafir yang dulu dia musyrik, waktu dia buat kesyirikan, dia ada dosa dan dia juga ada kebaikan. Dosa dia, kalau dia tak bertaubat, akan membinasakan dia dunia dan akhiratnya. Kebaikan yang dia buat, Allah yang Maha Adil akan membalas kebaikannya di dunia. Kalau dia tidak masuk Islam, kebaikan tetap akan dibalas oleh Allah di dunia untuk mereka. Tapi di saat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bawa amalan baik dia yang dulu dia buat zaman musyrik, Allah Ta'ala akan jadikan dia pahala dan akan memberikan ganjaran kepadanya juga di akhirat nanti. Itu nikmatnya beriman kepada Allah. Jadi kalau mana-mana orang yang belum Islam, dia ada buat kebaikan selama dia hidup, cara untuk simpan segala kebaikan tu sehingga dia bernilai di akhirat nanti ialah dia dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Nabi SAW ada seorang sahabat, waktu dia belum Islam, dia buat baik. Dia sembelih unta bagi orang makan, dia jamu orang, dia tolong orang susah. Lalu orang tanya Nabi SAW. Lalu tak silapnya Nabi kata, aslamtum bima aslaftum. Dia masuk Islam membawa apa kebaikan yang dia buat pada dahulu dia. Begitulah kama qala Nabi SAW. Kalau dia dulu kufur, musyrik, tapi dia baik, dia masuk Islam, dosa dia diampunkan oleh Allah, tapi kebaikan yang dia buat zaman dia dulu musyrik, insya-Allah Allah Ta'ala akan jadikan dia sebagai khazanah amalan kebaikan. Sebab Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Tapi kalau dia tak beriman kepada Allah, apakah amalan kebaikan tu Allah tak pandang langsung? Jawapannya Allah pandang. Allah akan balas kebaikan dia di dunia, tapi di akhirat nanti tidak ada balasan untuknya. Kerana di akhirat nanti Allah hanya menilai amalan dari orang-orang yang beriman kepada dia. Berdasarkan dalil yang kita baca tadi dari Al-Quran, Allah Ta'ala kata, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 88. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kata, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 65. Sekiranya kamu mensyirikkan Allah, nescaya akan hapuslah segala amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah bincang sebelum daripada ni sifat kesyirikan, syirik besar. Bagaimana kita nak menafikan, nak selamatkan diri kita dari syirik ni? Pertama, jauhi syirik dalam perbuatan Tuhan. Jauhilah diri daripada mensyirikkan Allah dalam perbuatan Allah. Contoh apa dalam perbuatan Allah? Allah ni dia ada kekuasaan. Sebagai contoh, Namrud dengan Nabi Musa alaihissalam. Ingat tak cerita Namrud dengan Nabi Musa pula dah, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas daripada Nabi Ibrahim dicampur ke dalam api, dia selamat, tak mati, dibawa lagi jumpa Namrud. Namrud ni dia tengok dia nak berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pun sombong. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan, aku boleh menghidupkan dan mematikan. Jawab Namrud, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Lalu dia pun ambil dua orang penjaga pertahanan, dia bunuh seorang, kemudian dilepaskan seseorang. Lalu dia kata, aku bunuh, aku matikan, aku lepas, aku hidupkan. Ni orang sombong lagi ni, orang bodoh sombong. Tuan-tuan, logik tak kalau kita lah dengan hujah yang sama, kita pergi ambil ayam seekor, kita letak pisau kat leher dia, kita nak sembelih ni. Kalau kita sembelih, kita mematikan. Kalau kita tak sembelih, kita menghidupkan. Tuan-tuan rasa logik tak lah tu? Kita, kalau kita lepas, kita kata kita lepas, kita sembelih. Tak adalah pula bila kita kata, oh akulah yang menghidupkan ayam. Pasal apa tak dia aku nak sembelih, aku tak jadi nak sembelih. Tak ada. Tapi Namrud ni dia sombong. Dia nak kata dia memiliki kuasa seperti mana Tuhan memiliki kuasa. Sedangkan yang menghidupkan dan mematikan adalah kuasanya, perbuatannya tu Tuhan. Ini Namrud. Nabi Ibrahim kata, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku dia
Dia menjadikan alam semesta ni dengan kuasa dia. Dia menerbitkan matahari daripada ufuk timur, kemudian dari ufuk barat. Jadi kalau kamu Tuhan, cuba kamu tukar, terbit daripada ufuk barat, terbenam ufuk timur. Masa tu Namrud pun kalah. Intinya saya nak sebut bahawa sesiapa yang mendakwa memiliki sesuatu dari perbuatan-perbuatannya Tuhan, maka dia telah mensyirikkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Contoh perbuatan Allah ni apa? Macam tadilah, memberi manfaat, memberi mudarat, menghidupkan, mematikan, memberi sakit, memberi sembuh, memberi rezeki, memiskinkan, mengkayakan, jodoh dan seumpama dengannya. Semua kuasa Tuhan tu hanya milik Allah semata-mata. Jangan seorang pun kata hari ni kita sebenarnya ada wali-wali yang menjaga langit dan bumi. Kalau wali-wali ni tak jaga langit dan bumi, sudah kita. Ataupun kalau kita tidak memuliakan, menghormati wali-wali ini, mudarat akan menimpa kita. Itu maknanya meletakkan seorang atau sesuatu dalam syirik terhadap perbuatan Allah. Yang ni tak boleh ada. Siapa yang nak jadi ahli tauhid, apa jua kekuasaan, perbuatan yang melibatkan kekuasaan Tuhan, dia hanya mesti kata hanya Allah yang memilikinya. Sebab tu kita kalau orang pergi ke pokok besar ke, orang pergi kepada apa tempat-tempat keramat ke, kita akan kata tempat keramat itu tidak memiliki apa pun kekuasaan, kerana yang berkuasa hanyalah Allah. Lalu tiba-tiba ada orang kata ni ada tongkat sakti lah, gapo sakti. Kita katakan yang sakti hanyalah Allah. Tidak ada yang berkuasa memberikan manfaat dan memberikan mudarat melainkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau seorang penulis, seorang sufi, dia mengatakan inna lillahi ibadan yaquluna li syai'in kun fayakun. Dia kata ada wali-wali ni, kalau dia kata kepada sesuatu kun fayakun. Bila seorang tu kata ada wali ni, di antara wali-wali ni ada yang memiliki kekuasaan, kalau dia kata kun fayakun, jadi benda tu. Kalau wali tu kata jadi, jadi. Tuan-tuan, yang memiliki sifat kun fayakun ni siapa? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Siapa yang memiliki hak kun fayakun ni? Allah. Kita tak ada, mana-mana makhluk tak ada. Tak ada yang ada kekuasaan kun fayakun. Kita ni kalau nak buat sesuatu mesti kena ada sebab. Nak rezeki kena pergi kerja, nak anak mesti kena kahwin, nak sehat mesti kena berubat, nak gapo lagi, nak kenyang kena makan, mesti ada sebab Allah Ta'ala buat. Yang memiliki kekuasaan kun fayakun ni Allah je. Tak ada orang hari ni dia nak beranak, dia nak anak, dia pergi jumpa wali mana-mana, wali tu tunjuk kat perut dia. Orang perempuan tak ada suami, wali tu tunjuk dalam perut dia kun fayakun. Boleh? Tak boleh. Kalau tiba-tiba dia mari mengandung tu, kita suspicious tu. Ya, dia ni apa masalah ni? Ni dia pergi kahwin mana ni? Mesti kita suspicious.
Pasal apa? Tak ada yang memiliki kuasa kun fayakun melainkan Allah. Okey? Sebab tu bila dalam kadang-kadang kita kata selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dah beberapa kali. Kalau ada seorang tu kata Nabi ni dia boleh menunaikan hajat kita, Nabi boleh menyembuhkan sakit kita, Nabi boleh menyelesaikan semua masalah kita, Nabi ni boleh gini dan gini, puji-pujian yang melampau, kita hati-hati. Sebaliknya kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Dia hamba Allah dan utusan Allah. Dia telah menasihati ummah, dia telah berjuang menyampaikan risalah. Dia memiliki akhlak yang mulia, orang yang sangat baik, budi pekerti. Semua kita puji, pujilah Nabi, tapi jangan puji Nabi dengan sifat-sifat yang hanya layak untuk disebut pada Allah. Faham tak tuan-tuan? Hatta Jibril, kalau kita nak puji Jibril, Jibril ni malaikat yang taat kepada Allah, yang mana sayap dia kalau dia buka satu dia ada 600 sayap, kalau dia buka satu menutupi antara timur dan barat. Jibril lah yang penuh dengan amanah menyampaikan risalah bawa daripada Allah. Kita sebut pujilah Jibril dengan puji-pujian. Tapi jangan kata Jibril lah yang menguasai langit, Jibril lah yang menguasai bumi. Tak boleh, pasal itu hanya milik Allah. Ini masalah orang Kristian bila dia puji Nabi Isa, Jesus. Mula-mula Nabi Isa akhir sekali dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Lalu dia kata Nabi Isa ni mati, dia datang kepada kita menebus dosa-dosa kita. Lalu Nabi Isa lah tolong kita begitu, Nabi Isa lah tolong gini, Jesus waktu itu. Akhir sekali dia telah mengangkat Jesus sebagai Tuhan. Jadi pertama, kalau kita nak jaga tauhid kita, jaga diri daripada mensyirikkan Allah dalam perbuatan Tuhan. Okey, dalam perbuatan Tuhan. Yang kedua, kita kena mensucikan diri daripada perbuatan syirik dalam ibadah dan doa. Seorang yang jaga tauhid dia kena tinggalkan semua bentuk kesyirikan dalam ibadat dan juga doa. Ibadat dan juga doa ni apa maksud ibadat? Perhambaan. Salat kita, nazar kita, tawakal kita, ini semua hanya untuk Allah. Ikhlas kita, doa pengharapan kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana Allah ajarkan kepada kita, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Bagaimana contoh orang minta ataupun mensyirikkan Allah dalam ibadat dan doa? Ni, bagaimana contoh orang yang melakukan kesyirikan dalam ibadat dan juga doa? Sebagai contoh, ni orang yang menyembah Nabi Isa, dia menyembah selain dari Allah. Orang yang menjadikan apa lagi lain daripada hak Nabi Isa, menjadikan watak-watak wali-wali atau orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat atau sembahan mereka, maka itu nama dia syirik dalam ibadah. Ada juga syirik dalam doa, minta. Saya sebut banyak kali, ada beza antara tawassul dengan doa kepada selain Allah. Saya ulang banyak kali benda ni, video pun ada tuan-tuan. Kita tak pernah orang panggil apa, menafikan, ataupun memang kita ulang dan ulang. Kena tahu beza antara tawassul dengan berdoa kepada selain Allah.
Tuan-tuan pernah dengarkan tawasul? Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan hak biasa kita dengar, hak Nabi ajar, dengan nama-namamu yang indah. Aku bertawasul, berdoa kepadamu dengan amalan-amalanku yang salih. Ataupun kita minta dengan orang salih mana, kita minta kepada dia, tolong doakan kepada Allah agar Allah tunaikan hajat aku. Maka orang salih tu pun doakan kepada kita. Itu nama tawasul. Ada satu lagi bab tawasul, dia doa, ya Allah, aku berdoa kepadamu, bertawasul dengan nabimu, dengan kemuliaan nabi-nabi, dengan kemuliaan nabimu. Yang ni kita kata dia berdoa kepada Allah, bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini ada khilaf lah di kalangan ulama, kerana dia tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata kita elak agar kita nak jaga diri daripada terjerumus kepada lembah kesyirikan yang lebih besar. Apa dia? Daripada minta, ya Allah, aku bertawasul kepadamu, aku berminta kepadamu dengan kemuliaan Nabi-Ku. Lama kelamaan dia pergi kepada, ya Nabi, aku minta kepadamu. Ada beza tak dua tu? Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan kemuliaan Nabi-Mu, tunaikanlah hajatku. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Tawassul dengan Nabi. Satu lagi, ya Rasulullah, tunaikanlah hajat dia. Ada beza tak dua tu? Yang pertama, dia seru siapa? Dia seru Allah. Dengan kemuliaan Nabi, ya Allah, tunaikanlah hajat. Si B dia kata apa? Ya Rasulullah, tunaikan hajat kami. Dia seru siapa? Dia seru Rasulullah. Ada beza tak dua ni? Ada. Di antara dua ni, hak mana orang panggil kesalahan dia yang jelas ialah apabila dia bermohon minta dengan Nabi. Kerana Allah ajar kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang berdoa minta kepada Rasulullah. Betul. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar kot lagu nasyid, Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Pernah dengar nak nasyid? Adalah dalam Allah Allah aghithna ya Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah. Tolong kami wahai Rasulullah. Isu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebab kita sangat hati-hati dalam bab akidah. Kerana borderline dia, sebagaimana kata Abdullah ibn Abbas, dia seperti seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gelita. Kadang-kadang orang tak sedar bahawa dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Allah. Allah. Allah.
La haula wala quwwata la haula la ilaha illallah Allahumma salli ala Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tu kita sebut bahawa seorang yang nak menjaga tauhid, dia kena murnikan tauhid dia daripada syirik. Syirik dalam kekuasaan Tuhan, syirik dalam ibadah dan doa. Yang ketiga, dia kena nafikan, jangan berbuat syirik dalam sifat-sifat Tuhan. Tadi perbuatan, yang ni sifat. Sifat ni contoh. Ada seorang zaman Nabi dulu ni, ada seorang zaman Nabi dulu, orang berkata kepada sahabat yang lain, dia kata wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Dia kata kita ni ada nabi yang mana nabi tu tahu esok nak berlaku apa. Dia kata nabi tahu esok nak berlaku apa. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata da'i hadza wa quli billadhi kunti taqulina. Dia kata tinggalkanlah ucapan itu, jangan cakap macam tu, jangan ambil perkataan tu. Sebaliknya katakanlah kepada apa yang telah biasa engkau ucapkan, bahawa Nabi tidak tahu apa yang gaib. So Nabi SAW sendiri menafikan dia memiliki sifat mengetahui apa yang berlaku esok. Nabi sendiri. Betul lah, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran bahawa qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun mudarat. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kata Nabi atau kata Allah kepada Nabi, agar Nabi berkata kepada umat dia, kalaulah aku tahu benda ghaib, kalau Nabi tahu benda ghaib, nescaya Nabi sudah mendapat banyak kebaikan dan Nabi tidak akan disentuh pun oleh kemudaratan. Tapi apa yang berlaku? Nabi pergi perang, Nabi cedera, Nabi jatuh dalam lubang, Nabi dikhianati, Nabi dipukul, daging yang Nabi nak makan kena racun tu pun Nabi tak tahu. Nabi nak suap, sehinggalah daging tu bagi tahu dia telah diletakkan racun. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu bahawa ada orang nak baling batu atas bumbung waktu Nabi lari, sehingga Jibril datang bagi tahu, wahai Muhammad, ada orang nak buat khianat. Nabi tak tahu. Kalau ada orang mendakwa Nabi tahu benda gaib, maka dia telah meletakkan bagi Nabi satu sifat dari sifat Allah yang tu tak boleh. Faham tak tuan-tuan?
Bukan sebab kita tak sayang kepada Nabi, tak, tapi kita tak nak meletakkan bagi Nabi satu sifat yang sebenarnya hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak selamatkan diri kita dari kesyirikan, kita kena jaga 3 benda ni. Jangan mensyirikkan Allah dalam kekuasaannya, dan jangan mensyirikkan Allah dalam ibadah dan doa kepadanya, dan jangan mensyirikkan Allah dalam sifat-sifat Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi kepada satu bab, iaitulah bab syirik-syirik kecil. Syirik kecil kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Syirik ni ada 2. Satu syirik besar, satu syirik kecil. Syirik besar ni dia memang sembah Allah. Dia memang sembah selain dari Allah, ataupun dia buat pada Allah salah satu daripada 3 yang kita sebut tadi. Dia meletakkan ada makhluk yang memiliki kekuasaan Allah. Syirik besar. Dia meletakkan ibadat dia dan doa dia kepada selain Allah. Syirik besar. Dia meletakkan sifat-sifat Allah kepada makhluk, mana-mana makhluk selain dari Allah. Syirik besar. Orang yang buat syirik besar, hukumnya dia menyembah selain dari Allah dan segala amalan dia terbatal. Ada satu kategori lagi dia panggil syirik kecil. Syirik kecil ni dia tak sampai tahap syirik besar tu. Dia tak sampai tahap menyembah selain Allah, tapi dia ni ada bau-bau tu. Dia jalan kepada syirik besar. Implikasi syirik kecil, dia membatalkan ibadat secara spesifik, tidak secara umum. Kalau syirik besar tadi, semua amalan dia batal. Kalau syirik kecil ni, dia membatalkan amalan yang khusus yang terlibat dengan syirik kecil. Contohnya macam mana dan jenisnya macam mana? Baik, kita sambung sikit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ambil masa lah sikit Contoh atau macam-macam jenis-jenis syirik kecil. Nombor 1, riya. Nombor 1, riya. Riya ni apa? Riya, dia buat kerana Allah, tapi dia kongsikan dengan Allah sesuatu selain dari Allah. Dia semayang kerana Allah, tapi dalam hati dia tu nak tunjuk kat orang. Mana orang tu dah jadi sebahagian daripada maksud ibadat dia. Kalau dia pergi channel ibadat tu kepada selain Allah tu, orang tu syirik besar lah. Ni tak, dia memang dia kata dia ikhlas, tapi waktu dia buat ibadat ni ada sesuatu yang selain Allah berkongsi dalam hati dia. Ni dia panggil syirik kecil, riya. Riya ni semua kita tahulah. Tapi kenapa kita sebut benda ni termasuk syirik kecil? Sebab Nabi SAW yang bagi tahu. Kita kata takkanlah riya pun syirik. Dia kata ustaz ni sikit-sikit syirik. Tuan-tuan, kita sebut ni bukan sebab kita nak mengata. Tak. Kita sebut ni sebab kita nak memahami agama seperti mana yang Nabi ajar, yang menyebutkan kepada kita riya ni syirik kecil. Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yaqulu Allahu yawmal qiyamah idza jazan nasa bi a'malihim idhabu ila alladhi tara'awna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sahih, rawahu Imam Ahmad. Dalam satu riwayat hadis Imam Ahmad, hadis ni sahih, kata Nabi SAW,
sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atau khawatirkan ke atas kamu adalah syirik kecil. Nabi kata, aku paling takut kepada umat ni syirik kecil. Apa dia? Nabi kata, ar-riya. Nabi kata, aku paling takut riya. Pasal mu tak berasa benda tu syirik, sedangkan kamu telah meletakkan sesuatu selain Allah dalam hati kamu di saat kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat ketika mana Allah memberi balasan kepada manusia, maka Allah akan berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beramal untuknya, untuk kamu tunjukkan kepadanya, dan carilah kalau-kalau kamu akan dapat balasan di sisi mereka. Dah dulu atas dunia kamu buat untuk fulan, membuat nak tunjuk orang A, orang B, orang C, membuat nak suruh orang puji, nak suruh dapat pangkat, nak suruh macam-macam ni. Maka di hari akhirat Allah Ta'ala kata, kamu pergilah kepada orang yang mana kamu nak tunjuk sangat amalanmu daripada dia, kamu carilah pahala di sisi dia. Apa kalau yang macam tu agak-agak jumpa kena ada tak pahala di sisi orang tu? Tak ada. Orang tu tak ada, takkan boleh bagi. Kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa memberikan pahala. Jadi Nabi SAW sendiri, Nabi pesan, dia paling takut syirik kecil, iaitulah riya. Kenapa dia kecil? Dia hanya kongsi baru. Sampai satu tahap, kalau tiba-tiba dia buat ibadat hanya kepada orang tu, maka dia berpindah daripada syirik kecil jadi syirik besar. Syirik kecil ni dia jalan yang menyampaikan kepada syirik besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syirik kecil yang kedua iaitulah bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Patutnya kita kata wallahi wa billahi wa tallahi, aku bersumpah dengan nama Allah. Mari kepada fulan orang tu, dia kata aku bersumpah dengan nama sekian dan sekian, aku bersumpah demi negara yang tercinta, aku bersumpah demi kerjayaku, aku bersumpah, macam-macam sumpah dia. Sumpah dengan selain Allah syirik kecil. Syirik kecil. Kerana sumpah ni hanya layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masukkan gitu? Bukan kita masukkan, sekali lagi tuan-tuan, tak ada maknanya kita ni saja-saja nak menyusahkan, tidak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nabi bagi tahu. Kemudian syirik lagi yang kecil, iaitu syirik yang tersembunyi apabila dia menyandarkan satu nikmat kepada Nabi atau kepada selain Allah. Sebagai contoh, bila berlaku sesuatu perkara, dia kata Masya Allah. Kita katalah Masya Allah. Bila sebut ucapan Masya Allah ni makna apa? Masya Allah ni makna apa? Kita tak tahu makna dia. Masya Allah, kita tu Masya Allah, apa makna dia? Tak tahu. Rasa lebih kurang dapat wah daripada kata wah, baik kata Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah ni ada makna. Bukan ucapan yang menunjukkan ekspresi kita yang teruja saja, dah. Masya Allah ni ada makna. Apa makna dia? Masya Allah makna dia, benda ni berlaku dengan kehendak Allah.
insya-Allah, sekiranya Allah berkehendak. Orang ajak kita, esok pergi, insya-Allah. Maknanya sekiranya Allah berkehendak esok saya sampai, insya-Allah. Makna kita buat, aku nak buat, tapi aku letakkan usaha aku ni dengan kehendak Allah. Aku usaha, Allah berkehendak, jadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tak jadi. Walaupun aku kata nak pergi, tiba-tiba Allah berkehendak, tak jadi. Betul tak? Tengok kita nak pergi, tiba-tiba sakit, tak boleh nak pergi. Pasal Allah berkehendak. Sebaliknya, bila kita kata insya Allah, maknanya kita letak sekiranya Allah menghendaki. Bila kita kata masya Allah ni benda tak berlaku, benda dah berlaku. Insya Allah ni benda akan berlaku. Bila kita kata esok akan berlaku sekian-sekian, insya Allah. Insya Allah ni ucapan yang belum lagi berlaku, akan berlaku, kita kata insya Allah. Jangan tukar. Esok jemputlah kakun duri, masya Allah. Itu balik pula. Masya Allah ni benda yang dah berlaku. Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kecuali kalau sekiranya Allah berkehendaki. Sekiranya ataupun masya Allah ni pula benda yang dah berlaku. Bila dah berlaku sesuatu, kita kata apa? Masya Allah. Bila benda dah berlaku, kita kata masya Allah. Tiba-tiba ada orang kata masya Allah, benda ni berlaku masya Allah dan dengan kehendak Rasulullah. Contoh ni, benda ni berlaku dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Apa hukum dia? Kehendak Allah dan kehendak Rasulullah, letak dua. Apa hukum dia? Syirik kecil. Pasal apa? Pasal dia telah meletakkan kehendak Rasulullah setanding dengan kehendak Allah. Soalan saya, kehendak Rasulullah ni boleh tak mengubah sesuatu kehendak Allah? Tak boleh. Kalau Rasulullah berkehendak, Allah tidak berkehendak, apa berlaku? Tak boleh. Dalil dia mana dalil? Dalil dia, Nabi nak suruh pak saudara dia beriman. Allah berkehendak, pak saudara Nabi tak beriman. Kehendak siapa yang berlaku? Kehendak Allah. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tak akan boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi semua yang berlaku ni, kehendak Nabi ada tandingan tak bagi kehendak Allah? Tak ada. Tiba-tiba ada zaman Nabi dulu orang kata masya Allah wa syi'ta, benda ni berlaku sebab Allah berkehendak dan sebab Nabi berkehendak. Maka itu termasuk dalam syirik kecil. Tak boleh. Kalau hak tu hak Nabi, hak satu lagi, hak zaman kita ni banyak orang berkata, kalaulah tidak kerana fulan, nescaya akan jadilah sekian dan sekian. Contohnya kita ni nak kena timpa mudarat, tiba-tiba ada orang tu selamatkan kita, muncul ada dia tu, kalau tidak kerana dia binasalah aku. Besar sangat dia tu. Dia kata kalaulah tidak kerana fulan binasalah aku. Besar tu kamu kata macam tu. Sebaliknya kena kata apa? Kalaulah tidak kerana Allah dan kemudian pertolongan fulan ni,
Nescaya aku ni tak salah. Allah nombor satu. Kalau hak ni banyak ni orang nak kata macam tu. Kalau tidak kan dia tu aku ni tak tahu dah nak jadi apa. Bahaya ayat gitu. Kita kena kata kalaulah tidak kerana Allah. Kita ngaji asyik gagal. Tiba-tiba pergi ngaji tuition. Belajar tuition jadi pandai. Masuk kuasa berjaya. Habis dapat sijil. Asyik baik aku masuk tuition. Kalau tidak masuk tuition hari tu gagal dah aku. Besar tu sangat tu puji tu. Dia kena turun sikit. Kena ada apa? Alhamdulillah, mujur Allah Ta'ala gerakkan aku nak pergi tuition. Kalau tidak kerana Allah yang gerakkan kemudian aku pergi tuition, gagallah aku. Kena letak Allah nombor satu. Bisnes kita niaga, dulu kita gagal. Tiba-tiba ada tok guru sifu perniagaan. Kita pergi ngaji dengan sifu perniagaan, dia ajar marketing A, B, C, D, gini. Kita pun buat hak dia ajar, berjaya sampai maju. Kita berkata, mujur. Kerana dia ni lah aku berjaya. Besar sangat tu, tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Rezeki ni milik siapa? Milik Allah. Ada tak anak murid tok guru ni yang belajar juga, buat supaya dia suruh tapi gagal? Ada. Kenapa kamu nak puji dia sampai tahap tu? Sebaliknya nak kata apa? Alhamdulillah, mujurlah Allah Ta'ala rezekikan aku, kemudian aku nak terima kasih kepada cikgu yang ajar aku. Kalaulah tidak kerana takdir Allah, rezeki yang Allah Ta'ala tentukan, kemudian cikgu ni, aku mungkin tak berjaya setara ni. Itu baru betul. Tapi betapa banyak orang hari ini dia memuji nikmat dia, dia sandarkan kepada manusia, tapi dia lupa memuji Allah yang Maha Esa. Sebenarnya ini juga boleh termasuk dalam syirik yang tersembunyi, yang tak sedar. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hati-hati. Kerana apa saya kata macam tu? Sekali lagi saya kata, bukan kita yang nak sebut benda ni syirik, tapi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan juga lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allahu thumma syaa fulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengatakan ini berlaku atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Sebaliknya katakanlah ini berlaku atas kehendak Allah kemudian dari kehendak fulan atau dari pertolongan fulan. Barulah kita ni kita sopan dengan Allah dan kita letak Allah pada tempatnya, kemudian kita letak makhluk juga pada tempatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu, insya-Allah ada rezeki. Kita sambung dalam bab yang seterusnya ialah fenomena-fenomena syirik yang berlaku di sekeliling masyarakat dan mungkin sebahagiannya kita tidak sedar, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada kesyirikan dan Allah mengampunkan kita dari perkara syirik yang kita tidak sedar dan kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.